ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد قال الله عز وجل في محكمه التنزيل أو في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Buruj dalam resam Uthmani pada muka surat 591, sambungan dari ayat ke-12 hingga ayat ke-22. Dalam kitab tafsir Al-Munir pada muka surat 158, sambungan dari ayat ke-12 hingga ayat ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud Dhul arshil majid Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud Balil ladhina kafaru fi takdhib Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bermaksud, sesungguhnya azab Tuhanmu sangat keras. Ayat ke-12. Ayat ke-13, sesungguhnya dialah yang menciptakan dari permulaan dan yang menghidupkan kembali. Ayat ke-14, dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Ayat ke-15, yang memiliki arasy lagi maha mulia. Ayat ke-16, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Ayat ke-17, telah sampaikah kepadamu berita tentang kaum penentang. Ayat ke-18, iaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud. Ayat ke-19, sesungguhnya orang kafir selalu mendustakan kebenaran. Ayat ke-20, pada Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Ayat ke-21, bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia. Ayat ke-22 yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Sadaqallahul aliyyul azim. Memang benar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya ada kuasa surau, muslimin dan hadirin juga tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersua pada malam ini untuk meneruskan sambungan siri kuliah bulanan kita dalam surah Makkiyah, iaitu surah Al-Buruj, sambungan dari ayat ke-12 sehingga ayat ke-22, iaitu bahagian terakhir yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh pengarang kitab dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini sebagai bahagian Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa penuh dalam melaksanakan ancaman
dan memberikan ganjaran, serta keperluan mengambil pengajaran daripada kemusnahan golongan kafir yang terdahulu. Baik, kita bermula dengan ayat ke-12, inna batsha rabbika lasyadid, yang bermaksud sesungguhnya hukuman atau siksaan Tuhan yang menciptakan kamu, Tuhan pencipta kamu itu benar-benar sangat keras. Baik, kesinambungan ayat ke-12 ini adalah, kalau kita balik semula kepada ayat-ayat sebelumnya, iaitu berkenaan dengan kisah Ashabul Ukhdud, yang mana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka seolah-olah tidak diberikan peluang dan ruang untuk melepaskan diri daripada kekejaman yang dilakukan terhadap mereka. Dalam erti kata lain, apabila kita mengimbau kembali hadis tersebut yang cukup panjang matannya, dan kita dapat mentafsirkan, memahami tafsiran hadis itu adalah tidak ada peluang dan ruang untuk mereka selamat daripada berdepan dengan dua perkara. Pertama, jika mereka kembali mengimani raja ketika itu sebagai Tuhan, maka mereka selamat nyawa, tetapi akidah mereka tidak selamat. Sebaliknya, jika mereka kekal mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, mereka selamat akidah, tetapi mereka tidak selamat nyawa. Maknanya tidak ada peluang dan ruang untuk mereka melepaskan diri, ya, pada ketika itu. Lalu sebagaimana kisah yang kita tahu dalam Ashabul Ukhdud itu, yang kekal mengimani Allah Subhanahu wa taala, mereka dibunuh, ya. Manakala mereka yang berpatah balik kepada mengimani raja pada ketika itu sebagai Tuhan, maka mereka ini akan selamat. Ini dua persimpangan yang ada pada ketika itu, dan mana-mana persimpangan pun tidak selamat. Satu, tidak selamat akidah, satu lagi tidak selamat nyawa. Jadi tidak ada peluang dan ruang untuk, adakah kemungkinan di sana ada jalan ketiga ataupun jalan keluar lain? Adakah hanya semata-mata hanya ada dua pilihan ini saja? Pada ketika itu, ya. Lalu seolah-olah kalau kita baca ayat ini dan kita baca kisah Ashabul Ukhdud, seolah-olah cengkaman orang kafir terhadap orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala itu sahaja pilihan yang ada. Sebab itu disebutkan inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya hukuman atau siksaan. Batsha ni bermaksud dari segi bahasa adalah genggaman atau cengkaman. Seolah-olah orang kafir ketika itu mencengkam atau menggenggam orang beriman, sehingga mereka hanya diberikan dua pilihan sahaja, yang kedua-duanya tidak selamat, sama ada tidak selamat akidah atau tidak selamat nyawa. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan di sini bahawa genggaman atau cengkaman Allah Subhanahu wa taala itu lebih hebat daripada genggaman atau cengkaman orang kafir, ya. Dan dalam hadis Ashabul Ukhdud itu, pada penghujungnya, bagaimana yang kita maklum, bagaimana apabila tiba giliran seorang perempuan yang mendokong, ya, bayinya, maka dia berdepan dengan peluang dan ruang sama, yang tidak ada pilihan terbaik ketika itu, sehingga disebut oleh bayi yang didokongnya tersebut, ya ummi isbiri, isbiri ya ummi fa innaki 'alal haqq, ya, bersabarlah wahai ibuku, ya, kerana ibunya memilih untuk kekal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mesti mati dibunuh, ya, mesti masuk dalam parit yang dibakar, ya, dengan kayu kayan sebagai bahan bakarnya. Lalu bayinya mengatakan bahawa bersabarlah ibuku, ya, apa yang dihadapi ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaki 'alal haqq, maka sesungguhnya engkau berada di atas jalan kebenaran, ya. Lalu bila diberikan gambaran dan bayangan sedemikian, seolah-olah orang
beriman tidak ada pilihan dan ruang yang lain melainkan terpaksa tunduk kepada orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut inna batsha rabbika lasyadid. Ya, cengkaman atau genggaman Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya lebih kuat, ya, lebih utuh, lebih kukuh berbanding dengan cengkaman dan genggaman orang kafir, ya, iaitulah pada hari akhirat kelak, ya, apabila semua dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, imma muslimah atau kafirah, imma dhukura atau inatha, sama ada orang Islam atau sebaliknya, sama ada orang lelaki atau orang perempuan, semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama, raja pada hari agama, iaitu pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas, sama ada orang itu orang kafir ataupun sudah tentulah, ya, orang Islam juga depan dengan hari akhirat itu. Baik. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Allah Subhanahu wa taala kemudiannya menyebutkan lagi bahawa sesungguhnya dia yang memulakan penciptaan dan yang mengembalikan ataupun menjadikan hari kebangkitan, iaitu hari akhirat. Dalam ayat ke-13 ini adalah satu takkid daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah pada perkataan innahu, kemudian pada perkataan huwa, kemudian pada perkataan yubdi'u, dan pada perkataan yu'idu. Semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu, hu itu adalah dhamir, kata ganti nama, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa itu juga merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yubdi'u wa yu'id. Yubdi'u, yu'id. Ya, kalau kita mengaji bahasa Arab, ada dhamir yang tersembunyi di situ. Ada kata-kata nama yang tersembunyi di situ, iaitulah huwa, ya, yubdi'u, dhamir ya'udu ila huwa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perkataan yu'idu, ya, ada kata-kata nama tersembunyi di situ, iaitu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nak menggambarkan bahawa kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud pada ayat ke-13 ini, sesungguhnya dialah yang memulakan dan yang mengembalikan hari akhirat, bukannya manusia yang menjadikan sesuatu, yang menghidupkan sesuatu, yang mematikan sesuatu, yang menghidupkan kehidupan, yang mematikan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala, penegasannya adalah pada ayat ke-13 ini. Kerana itulah pernah satu ketika Namrud, kita ambil satu contoh, bila berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila ditanyakan kenapa kena sembah Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, ya, apa keistimewaan Allah Subhanahu wa taala? Jika kamu mengatakan bahawa Tuhan yang diajak sembah ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan dan mematikan, maka aku pun menghidupkan dan mematikan. Namrud ni, tuan-tuan dan muslimin juga hadirin sekalian, bukan calon-calon orang, pemerintah dunia, bukan pemerintah benua Asia, bukan pemerintah benua Eropah, pemerintah dunia, ya. Dan dari itulah kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam bukan setakat bergelar Rasul Ulul Azmi, fasbir kama sabara ulul azm, ya, kerana ujian yang dihadapinya cukup hebat. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini diuji dengan bukan ujian biasa, tetapi ujian yang hebat, ujian yang kuat, ya, iaitulah menggunakan perkataan ibtila, asal daripada perkataan bala. Ya, kita dalam bahasa Melayu pun kita sebut bala. Bila disebut ibtila, maka ujian yang dihadapi ini bukan calon-calon ujian. Kita kalau keluar daripada surau setakat hilang sebelah selipar tu biasalah. Tapi kita kalau keluar daripada surau balik ke rumah, tengok rumah terbakar, berat. Wal a'yazu billah min zalik.
Ya, ini perbandingan ujian. Ya. Dari itu, kalau kita tengok antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS ini, sebelum kita masuk kisah Namrud tadi, apa dia? Antaranya adalah lahir di Iraq tetapi dihambat, ya, sehingga terpaksa berkelana ke Palestin. Pertama, tidak berada di tanah air sendiri. Kedua, dengan Hajar dan Sarah itu, ya, kedua isteri baginda alaihi salam. Dengan Sarah itu dalam setahun hanya 4 kali saja sempat jumpa. Dalam setahun 4 kali saja sempat jumpa. Tuan-tuan dan muslimin juga hadirin sekalian, kita kalau dengan isteri kita 4 tahun saja sekali, ada ruang, ada peluang untuk jumpa, tak ketahuan rasanya. Ya, 4 hari pun rasa lama, 4 jam pun rasa lama. Ya, ini 4 kali dalam setahun jumpa. Kerana banyak sangat tugasan dakwah. Ya, adalah perancangan-perancangan yang perlu dilaksanakan. Kemudian nak dapat anak, punyalah lama tunggu. Iaitulah Nabi Ismail alaihi salam. Apabila sudah menjengah ke usia senja baru dapat anak. Kan? Ini ujian juga. Ujian terpaksa tinggal tanah air, ujian berpisah dengan ahli keluarga, ujian kahwin lama tapi tak dapat anak. Bila dah masuk usia senja baru dapat anak. Bila anak tu pula besar, dapat perintah sembelih pula. Tak bantah. Ini berat. Ya, nak bandingkan dengan ujian kita, kita rasa berat dah. Ya, kalau kita pukul rata ujian kita ni 3 sekaligus. Ya, ujian kesihatan COVID-19, ujian ekonomi seminggu 2 lepas, Asia buat retrenchment lagi kan, 250 lebih ataupun ratusan lebih pekerja bakal hilang pekerjaan lagi. Jun buat dah sekali, Oktober ni pula mula jadi nak buat pula. Ya, kesan pandemik COVID-19, ujian ekonomi, kemudian ujian politik, sekejap begitu sekejap begini. Ini ujian kalau kita kata bersamalah. Ya, tapi kita boleh tahan lagi. Okey lagi lah. Celek mata ada isteri lagi, celek mata ada kerja buat lagi. Ya, boleh lah. Ada makan minum lagi atas meja, okey lah. Ya, nak kata mewah tu tak lah, tapi untuk mengenyangkan, alhamdulillah. Ya, tapi kalau kita nak bandingkan dengan ujian Nabi Ibrahim AS, hebat. Tapi semuanya lepas. Nabi Ibrahim AS semuanya melepasi ujian tersebut. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Kalimatin itu adalah ujian-ujian berat. Fa atammahun, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan misi yang dipundakkan ke atas bahu baginda alaihi salam. Ya, menyempurnakan ujian demi ujian yang datang. Sebab itu hidup ini adalah ujian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Mengetahui iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini setakat mana, level iman kita. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Ini maksud ujian di sisi agama. Kenapa ujian datang? Untuk menguji iman kita. Betulkah? Benarkah iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebenarnya dusta dan palsu iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, kita balik pada cerita Namrud ni. Jadi Namrud ni dia kata nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni sebab apa? Aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Ya, lalu dipanggil 2 orang pengawal, ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang seorang dibiarkan hidup, maka itu maksudnya aku menghidupkan, dan yang seorang lagi dibunuh, lalu itu bermaksud aku mematikan. Lalu Nabi Ibrahim AS datangkan pula dengan hujah lain, ya, iaitulah Allah SWT yang diajak sembah ini naikkan matahari daripada timur turun ke barat. Maka wahai Namrud, cuba ubah, naik dari barat turun ke timur. Fabuhital ladzi kafar.
Maka selepas daripada itu tercengang lah, ya, tidak disebut fabuhital ladzi Namrud, tapi fabuhital ladzi kafar. Tercenganlah Namrud, tercenganlah orang kafir, termasuk Namrud, bukannya tercengang Namrud semata-mata. Sebab itulah penting hujah dalam agama. Kita kena persiapkan untuk berdepan dengan pelbagai ideologi, ya, di luar sana. Kita kena persiapkan diri dengan hujah, ya. Dan itu yang disebutkan sebagai memerlukan kepada ilmu pengetahuan dan khibrah dan pengalaman. Ilmu pengetahuan bersadur pengalaman. Dua elemen ini penting untuk kita berdepan dengan apa jua ideologi di luar. Sebab Islam tertegak dengan hujah, ya. Barat mengatakan Islam tertegak dengan mata pedang. Dia tutup bab Islam tertegak dengan hujah. Padahal banyak kisah Islam datang dengan hujah, tapi ditutup, ya. Sebab nak memburuk-burukkan Islam dan nak menunjukkan bahawa Islam ini adalah agama yang ekstrim, ya. Lagi-lagi apabila ia menjadi siulan dari masa ke masa, akhir sekali kita pun terpercaya, kita pun terpedaya. Padahal banyak ya kisah Islam tertegak dengan hujah, ya. Yang Islam tertegak dengan mata pedang itu betul juga, tapi itu bukan rule nombor satu, ya. Itu adalah the last resort. Hujung sekali dah, tak boleh nak buat apa dah, angkat pedang. Itu gambaran, ya. Baik. Lalu innahu huwa yubdi wa yu'id. Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut dalam kisah Ashabul Ukhdud, mereka menggambarkan diri mereka seolah-olah bahawa mereka itu menghidupkan kehidupan, mereka itu mematikan kematian, mematikan kehidupan, ya. Padahal hakikatnya Allah SWT sebut, akulah yang menghidupkan dan akulah yang mematikan, ya. Baik. Selanjutnya, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid, yang memiliki arash atau singgasana yang maha mulia, yang berbuat segala sesuatu apa yang dia kehendaki. Baik, wa huwal ghafurul wadud. Mengapa disebut al-ghafur, mengapa disebut al-wadud? Kita tengok tuan-tuan dan muslimin juga hadirin sekalian, Allah SWT sebut pada ayat yang ke-11, ya. Ayat Allah SWT sebut pada ayat yang ke-10, ya, iaitulah innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Ya, pada ayat ke-11 itu nak faham kenapa Allah SWT tiba-tiba sebut Maha Pengampun dan tiba-tiba sebut Maha Pengasih. Baik, kita patah balik kepada ayat yang ke 10, iaitulah sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang beriman lelaki dan perempuan, fatanul, ya, fitnah, ya. Kita sebut dalam bahasa Melayu pun fitnah. Bila sebut fitnah ni, tak ada benda lain kecuali orang yang kena fitnah ni sakit. Tak ada orang yang kena fitnah ni dia suka, dia mesti sakit hati, ya. Jadi bila disebut innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, dan termasuklah, ya, berlaku apa yang terjadi dalam kisah Ashabul Ukhdud itu, iaitu orang lelaki beriman dan orang perempuan beriman, summa lam yatubu. Jadi the executioners ni, mereka yang membunuh orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan ini, summa lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maknanya adalah bunuh tapi tak bertaubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut Al-Ghafur. Kalau taubat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Tapi tak taubat, nak sebut sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala besar ataupun luas rahmatnya berbanding dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Padahal bunuh ni minal kabair. Jenayah bunuh ni adalah salah satu daripada jenayah yang besar dosa di sisi agama. Tak boleh kita membunuh seseorang tanpa hak di sisi undang-undang dan tanpa hak di sisi hukum hakam syarak. Apa hak di sisi undang-undang dan hukum hakam syarak? Contohnya orang berzina, musad.
Dia dah berkahwin, dia berzina. Az-zina muhsan. Ya. Bila disabitkan kesalahan berzina tersebut, maka dia boleh dibunuh kerana dia ada hak dibunuh di sisi undang-undang dan hukum hakam syarak. Tapi kalau dia az-zina ghairu muhsan, dia berzina tapi dia tak menikah kahwin lagi. Dia tak menikah kahwin lagi tapi dia berzina. Bila sabit kesalahan berzina, tak boleh bunuh. Tapi kalau dia berzina dalam masa yang sama dia bernikah kahwin, dia boleh dihukum bunuh jika sabit kesalahan. Itu maksudnya. Ya. Kemudian selain daripada kesalahan zina yang boleh dihukum bunuh, ya, juga kesalahan murtad. Ya, man baddala dinahu faqatuluh. Ya, siapa yang menukar agama maka dia boleh dibunuh. Tapi kalau kita buka dalam kitab fiqh, ada prerequisite nak kena bunuh tu, diberi ruang untuk bertaubat. Ya, selama beberapa tempoh. Ada yang kata 30 hari, ada yang kata 60 hari, ada yang kata 90 hari. Ya, mengikut pandangan para alim ulama fiqh dalam bab ini. Ya, bukannya mudah-mudah nak bunuh. Bagi dulu ruang untuk bertaubat, istitabah. Ya. Kemudian kalau burah, iaitulah memberontak terhadap pemerintahan yang menjadikan Islam sebagai asas dan dasar. Ya. Ini antara contoh-contoh jenayah berat yang boleh dilakukan pembunuhan. Termasuklah kalau bunuh, ya, tanpa sebab. Ya, bunuh tanpa sebab. Faqtulu, ya, maka hendaklah dia dibunuh. Ya. Dan kita tengok dalam undang-undang di negara kita pun ada, ya, apa yang disebut sebagai hukuman berasaskan qisas, retaliation, iaitu dalam seksyen 302 Kanun Kesesaan. Bila bunuh sabit kesalahan, digantung sampai mati, dibunuh jugalah. Ya, cuma mode of execution itu berbeza. Kalau di Malaysia gantung sampai mati, kalau di Amerika Syarikat guna kursi elektrik. Ya, mode of execution itu berbeza-beza, tapi ujung pangkalnya adalah mati, dibunuh. Ya, dan nak disebut sini bahawa dosa besar. Bila dosa besar, rupa-rupanya rahmat Allah SWT lagi besar daripada dosa besar tersebut. Sebab itu disebut summa lam yatubu dan disebut al-ghafur. Ya. Jadi ini sebenarnya satu motivasi kepada sesiapa di kalangan kita agar tak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, besar mana dosa yang dilakukan tersebut sekalipun, kerana insya-Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dosa syirik. Syirik tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa selain syirik, mintalah ampun, mintalah taubat, bertaubatlah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taubat. Penuhi syarat-syarat taubat itu. Ya, moga-moga Allah SWT terima taubat kita. Ya, sebab hidup ini umpama satu maraton, bukan lari pecut. Kita bermula macam mana sekalipun tak penting. Yang penting adalah bagaimana kita berakhir. Jadi kita ada sekejap tersandung, sekejap okey, biasalah manusia. Tapi yang penting adalah bagaimana kita berakhir. Ya, baik. Dzul Arsyil Majid fa'alul lima yurid, yang memiliki arash yang maha mulia. Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dzul Arsy, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki arash. Al-Majidu, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga tafsiran para ahli ulama menyebut bahawa dengan qiraat ataupun bacaan Dzul Arsyil Majidi, ya, iaitu yang memiliki arash. Al-Majidi itu sifat atau apa nama yang kembali kepada arash. Ini perbezaan di kalangan tafsir para ahli ulama lah. Ya, yang penting adalah ia tidak memberikan kesan signifikan. Ya, bukannya walaupun berbeza tafsiran di situ, tetapi ia tidaklah kontradik antara satu dengan yang lain. Fa'alun lima yurid. Allah SWT ini fa'alun. Ya, satu wazan, satu kosakata yang menggunakan pakai wazan fa'alun, maknanya yang berbuat apa sahaja yang dia kehendaki, lima yurid, yang manusia tak boleh halang. Ya, sebagaimana yang disebut dalam surah Yasin,
Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Baik. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Samud. Maka Allah SWT sebut, telah sampaikah kepada kamu cerita tentang al-junud, ya, iaitu tentera yang terlatih, iaitu Fir'aun dan Samud. Ini contoh, ya. Ini supaya nak memberikan gambaran ataupun motivasi supaya jangan cepat beralah. Ya, Allah SWT bawa cerita hadisul junud. Tuan-tuan dan muslimin juga hadirin sekalian, kita kena ingat ini adalah surah Makkiyah. Latar belakang masyarakat dan kepala kita dah. Orang Islam setara mana, orang bukan Islam setara mana, orang kafir macam mana, ya, yang menentang Rasulullah SAW siapa. Benda-benda macam ni kena ada dah dalam kepala kita. Jadi bila kita baca hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud, jadi untuk memberi motivasi pada orang Islam, ya, iaitulah telah sampaikah kepada kamu berita tentang junud. Junud ni adalah tentera terlatih, beza dengan juyush. Ya, jundun tentera terlatih, jaisun tentera tak terlatih. Ya, kita pernah sebut di sini sebelum daripada ini, tentera tak terlatih ni ialah boleh jadi daripada orang awam. Bila perang terpaksa angkat senjata. Itu tentera tak terlatih. Bila tanya seorang petani, seorang peguam, begitu begini dan sebagainya. Tapi bila sebut tentera terlatih junud ataupun jundun, singularnya atau mufradnya, iaitu yang dilatih, memang profesionnya tentera. Ya, jadi Allah SWT sebut Fir'aun dan Samud. Fir'aun zaman Nabi Musa AS dan Samud zaman Nabi Saleh AS. Ceritanya panjang, tapi di manakah mereka sekarang ini? Gone. Ya, walaupun mereka ini kuat, walaupun mereka ini terlatih, walaupun mereka ini memiliki kemahiran. Jadi nak dibandingkan dengan kafir Quraisy yang tak ada apa-apa pun mereka ini. Dari segi sekurang-kurangnya kelebihan diri ataupun yang disebutkan sebagai apa kelebihan yang ada dalam diri itu. Ya, jadi Fir'aun pun hancur, Samud pun hancur. Jadi kafir Quraisy ni apalah sangat, itu gambaran. Ya, itu gambaran. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Sebab apa? Kita ingat, ya, zaman Mekah ni teruk. Islam kena lenyek betul-betul lah. Betul-betul kau lah. Ya, kita kena ingat itu. Bila kita nampak gambaran, ya, latar masanya begitu, ya, maka kita akan nampak ceritanya ataupun rasionalnya. Balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Bahkan orang kafir itu mereka sentiasa berada dalam pendustaan, sedangkan hakikatnya Allah SWT akan sentiasa datang mengepung mereka dari belakang. Ini metafora. Allahu min waraihim muhit. Ya, maknanya Allah mengepung mereka dari belakang. Ya, seolah-olah mereka tidak boleh melarikan diri. Sebab bila kita berada di depan, musuh kita berada di belakang, maka kelebihan itu pada musuh kita, bukan pada kita. Dan ini bukan musuh ni Allah SWT. Jadi nak sebut bahawa mereka tak boleh melepaskan diri daripada perancangan demi perancangan. Sebab itu pernah kita sebut di sini kisah hijrah. Ceritanya panjang juga, tuan-tuan dan muslimin juga hadirin sekalian, bagaimana akhirnya hijrah itu berjaya. Ya, jaya dari Mekah ke Madinah, kemudian perancangan demi perancangan akhirnya dapat masuk semula ke Mekah. Dan Mekah dan Madinah pada hari ini kita tengok macam mana, ya, dikuasai. Baik, bal huwa Quranun Majid fi lawhin mahfuz. Dua ayat terakhir bahkan yang didustakan itu adalah Quran yang mulia. Ya, orang kafir itu mereka mendustakan Nabi SAW dan mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran, ya, fi lawhin mahfuz, yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Kenapa sebut Quran? Sebab orang kafir mengatakan Nabi SAW menciptakan ayat Al-Quran, menyebut Nabi SAW seorang yang syairun majnun, penyair yang gila. Ya, dan pelbagai lagi tuhmahan yang dibuat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Lalu mereka menolak. Allah SWT sebut fi lawhin mahfuz. Hakikatnya Al-Quran ini bukan daripada kalamul bashar, bukan daripada kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi daripada kalamullah, turun pada Nabi SAW selama 23 tahun lamanya, peringkat demi peringkat melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ada hikmah, ada rasional, ada undang-undang, ada hukum hakam dan sebagainya. Salihul likulli zaman wa fi kulli makan, yang sejahtera untuk semua keadaan dan ketika.
Ya, jadi tuan-tuan dan muslimin juga hadirin sekalian, itu sekadar secara ringkas yang nak boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan muslimin juga hadirin sekalian, beberapa perkara. Jadi sudah tentu perincian demi perincian itu masih boleh dilihat lagi dalam kitab Tafsir Al-Muni ini, dan sebagaimana lazim pernah nak sebut sini bahawa tuan-tuan dan muslimin juga hadirin sekalian, kalau ada masa kita rujuk juga ya kepada kitab tafsir alim ulama muktabar yang lain. Cuma ini untuk for easy reference lah, untuk memudahkan rujukan kita rujuk satu kitab. Tapi janganlah kita ni tertakluk pada satu kitab ni saja. Ya, bukalah kitab tafsir Al-Quran yang lain yang muktabar itu. Ya, supaya pemahaman kita lagi komprehensif, lagi menyeluruh. Jadi setakat itulah pada malam ini aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ana ada satu pengumuman diminta oleh seorang sahabat kita. Berkenaan dengan pembelian tanah, adalah dimaklumkan bahawa MAIS memberi kebenaran menulis dan menandatangani resip rasmi bagi pihak setiausaha MAIS kepada pemegang amanah bagi pembelian tanah bagi membina kompleks tahfiz Darul Ulama di Kampung Melayu Seri Kundang di Sungai Buloh untuk tempoh 1 tahun mulai 30 Disember 2019 hingga 29 Disember 2020. Jadi ini adalah permohonan untuk meminta sumbangan selepas solat. Jika ada yang berkesempatan boleh menyampaikan sumbangan tersebut di belakang sebelum pintu keluar surau, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.